Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insya-Allah bersyukur kita kepada Allah. Kita akan masuk pada tajuk yang pertama pada kali ini, iaitu tajuk Al-Quran tingkatan 5, pelajaran yang pertama, iaitu surah At-Taubah ayat 128 hingga 129, iaitu pelajaran yang pertama. Ayat ini juga adalah ayat hafazan. Kita tengok apakah objektif. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah pertama, membaca dan menghafaz surah At-Taubah ayat 128 129. InsyaAllah kita akan baca. Saya akan baca dan kamu akan lihat di sana cara bacaan yang tepat. Kemudian yang kedua, dapat memahami intisari ayat. Dan yang ketiga, kamu dapat menjawab soalan-soalan yang telah disediakan. Baiklah, mari kita masuk kepada ayat hafazan, iaitu surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Saya akan bacakan ayat ini dan kemudian kita akan detailkan bacaan mengikut ayat bacaan yang betul dan juga hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam ayat ini. Dan kamu boleh mengikuti bacaan-bacaan yang saya dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lagi sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Cuba kita tengok satu persatu ayat yang pertama ni Tengok sini. Ada hukum qalqalah. Laqad ja'akum, di sini juga ada mad, mad wajib muttasil. Laqad ja'akum rasulun bacaan dia rasulun min, di sini dengung. Idgham. Anfusikum azizun, anfusikum. Empat itu, nun tu tidak ada tanda mati, nun tidak ada tanda mati. Anfusikum, baca dengan ikhfa. Azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun. Tengok tanda ni. Tengok tanda ni. Tanda ni adalah tanda yang tertutup, maka dia tidak dengung. Dibaca dengan izhar. Azizun 'alaihi ma 'anittum, ma 'anittum, tasydid, ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Perkataan mim bertemu dengan ba, dibaca dengan dengung. Bil mu'minina raufur rahim, raufur rahim, bukan ra. Fur rahim ni pun tidak dengung tapi diidghamkan dengan bila gunnah. Fa in tawallaw ni ikhfa. Nun mati di sini tak ada tanda mati. Tak ada tanda mati dibaca dengan ikhfa.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. La la sini. Ini ada mad. Mad apa ni? Di sini mad jais munfasil. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Okey, cuba tengok. Untuk kita memudahkan lagi hafazan dan memahami, mari kita tengok maksud ayat dan juga intisari, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya. Kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya rasul itu di kalangan manusia, bukan di kalangan malaikat, bukan daripada kalangan jin, ya, jadi manusia, iaitu Nabi Muhammad SAW itu, okay, bentuk dia tu dijadikan dalam bentuk manusia, ya, seperti kita. Okay. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat olehnya, Nabi Muhammad SAW, penderitaan yang kamu alami, iaitu apa yang kita alami dirasai oleh Nabi Muhammad SAW tu sebagai satu penderitaan yang berat. Azizun alaihi, aziz ni perkasa, melampau, terlalu kuat baginya, ma'anittum, penderitaan, ya, yang kamu alami. Jadi apa yang diterima oleh umatnya, maka Nabi Muhammad merasai penderitaan yang kita alami tersebut. Itu menunjukkan kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Ya. Kemudian harisun alaikum, harisun, sad, harisun, ya, beza dengan sin, harisun alaikum. Di sini tak ada tanda mati, ya. Sebab tu kita kena baca dengan mim mati dengan ba, kan? Dia ada jadi ikhfa syafawi tu. Dia sangat menginginkan, iaitu keimanan dan keselamatan bagimu. Itu bagimu tu maksud bagi umat dia, bagi umat Nabi Muhammad, umat dia. Nabi Muhammad SAW inginkan keimanan. Penderitaan yang kita alami, yang kita tanggung tadi, maka dirasai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad inginkan supaya kita tadi selamat dengan keimanan, ya. Okay. Bil mu'minina raufur rahim, maka sangat jelas, sangat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. Harisun, dan sangat menginginkan keimanan kesalahan bagimu, bil mu'minina, adapun dengan orang mukmin tadi, raufur rahim, ya, penyayang kepada orang-orang yang beriman. Okay. Ayat seterusnya, fa in tawallaw, kemudian jika mereka berpaling engkar. Maksudnya di sana Nabi Muhammad SAW tadi merasakan berat bagi penderitaan yang manusia tanggung, dan Nabi Muhammad inginkan mereka tadi beriman. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW tadi berdakwah supaya menerima dakwahnya. Tetapi sekiranya mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian jika mereka engkar dengan dakwah pelawaan Nabi Muhammad SAW, maka ayat bawah sini, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka katakanlah, jadi seolah-olah macam Allah SWT memujuk, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, cukuplah hasbiyallahu la ilaha illahu, cukuplah bagiku Allah, ini tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Jadi sekiranya manusia tidak mahu menerima dakwah, ajakan keimanan daripada Nabi Muhammad SAW, maka Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad,
iaitu cukuplah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah. Ini tawakal, iaitu menyerahkan segala urusan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita kena baca juga sirah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kemudian pada peringkat pertama dakwahnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mempunyai banyak dugaan-dugaan dalam dakwah. Maka ayat ini menunjukkan bahawa seolah-olah Nabi Muhammad tadi diberi oleh Allah SWT seumpama pujukan supaya baginda Nabi Muhammad SAW tadi tidak berputus asa. Tidak berputus asa dengan bertawakal kepada Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia, kepada dialah yang mempunyai arasy yang besar. Maksudnya Allah tu mempunyai Allah itu berkuasa kepada setiap sesuatu. Apatah lagi Allah menyatakan Dia adalah pemilik arasy yang besar. Apatah lagi apa yang berada di muka bumi ini, sebab dikatakan bahawa makhluk yang paling besar itu adalah arasy. Jika arasy tadi boleh Allah kendalikan, Allah takbirkan dengan begitu mudah, apatah lagi perkara-perkara yang berada di dunia ini yang lebih kecil daripada arasy tersebut, maka Allah boleh kendalikan. Maka diserahkan urusan tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ni tadi seolah-olah menceritakan kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW tadi amat inginkan keselamatan kepada umatnya, dan apatah lagi kepada orang mukmin. Nabi Muhammad mempunyai rasa belas kasih sayang kepada orang yang beriman. Maka dipinjam perkataan Raufur Rahim, iaitu sifat yang dipunyai oleh Allah SWT, tapi Allah memberi Rahim tadi kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan Nabi kita tadi amat menyayangi kita. Ini antara ayat ni penting dihafal dan dijadikan sebagai satu panduan. Maka menunjukkan bahawa faham tak, ada orang yang amat menyayangi kita, iaitu Nabi kita sendiri. Maka wajiblah kita pun berterima kasih di atas penyayangnya Nabi kepada kita tadi, dengan membalas kasih sayang tadi dengan mengikut apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kita masuk pula amalan. Di sini ada sedikit beberapa amalan yang perlu diamalkan oleh umat Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu kewajipan lah, atau tanggungjawab yang diamanahkan. Kalau dia tadi seorang pelajar, kalau dia tadi seorang guru, mengikut mana-mana. Dan amalan yang perlu dibaca supaya kita jangan berputus asa dengan apa yang kita buatkan tadi. Sekiranya tak berjaya, maka kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang perlu dibaca, yang boleh diamalkan di sini ialah ayat ni adalah Al-Quran dan boleh menjadi zikir kepada kita dan dibaca bila-bila masa yang perlu, ataupun seelok-eloknya kita bacalah selepas solat fardu, iaitu hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan terdapat riwayat hadis daripada Ibnu Sunni yang menjelaskan bahawa sesiapa yang membacanya sebanyak 7 kali pada waktu pagi dan petang, dan secaya Allah SWT akan menunjukkan keperluannya di dunia dan di akhirat. Jadi maksud apa? Maksud kita serahkan segala urusan kita kepada Allah SWT, maka urusan yang diserahkan kepada Allah SWT tadi, maka Allah akan tunjukkan jalan penyelesaiannya. Yang mana kita sendiri pun tak sangka jalan penyelesaian tadi, tapi dibukakan oleh Allah sesuatu jalan yang mana Allah mungkin beri kemudahan kepada pekerjaan-pekerjaan yang kita buat. Okey, jadi kepada kamu yang hendak belajar, maka ayat ni memang penting, memang penting dibaca 7 kali pada waktu pagi, 7 kali pada waktu petang. Mudah-mudahan
segala urusan yang buntu, yang kita rasa terkandas, yang kita rasa dah tak ada jawapan dah, yang kita rasa putus asa, maka kita serahkan urusan itu kepada Allah. Kerana kita telah berusaha melakukannya, tetapi kadang-kadang kita punya kemampuan terbatas, maka kita serahkan kepada Allah yang maha besar. Maka Allah itu akan menyelesaikan segala-galanya dengan petunjuk-petunjuk yang akan diberikan. Okey. Kemudian, ini kena baca lah. Ini cara untuk kita menghafal ayat tu. Ya, satu-satu ikut step-step. Kita boleh ambil pecah-pecahkan dia kepada 7 potongan ayat. Okey. Yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di sini kita tengok baca dengan betul, dengan lancar, bertajwid dan fasih. Fasih dengan mengikut makhraj yang telah ditentukan. Laqad ja'akum, laqad ja'akum mesti panjang, mad wajib muttasil. Ja'akum, okey, mad wajib muttasil di sini ya. Bacaan dia 4 dan 5. Laqad ja'akum rasulun kum di sini izhar. Rasulun min anfusikum. Di sini izhar ya. Di sini ada dengung idgham. Anfusikum. Di sini ikhfa, minta maaf. Anfusikum. Sin dengan sad kadang-kadang. Azizun alaih. Ini izhar ya. Tengok tanda. Kalau kita tengok Masa Usman ni tu, kalau kita tengok tanda di sini tanda dhammah, di sini beza kan. Nampak ni. Perbezaan tanda dengung. Okey, nampak tak? Ni dengung. Okey. Nah, tengok tu. Tu dengung. Okey, dengung dia tanda tu. Dia tanda dia dibuka, terbuka dua tu. Dia maksudnya kita kena dengung. Tapi kalau dia tadi izhar, okey, nampak tu ditutup. Azizun alaihi ma. Di sini bukan mad silah. Sebab apa di sini bukan mad silah? Sebab ada tanda mati. Okey, ada tanda mati. Azizun alaihi ma anittum ta. Anittum harisun alaikum. Okey. Fa in di sini pun ikhfa. Ikhfa tadi dibincangkan, nun mati dengan ta. Nun mati bertemu ta. Kalau kita tengok ikhfa tadi kena dengungkan tidak, sini tengok nun ni tak ada tanda mati. Kalau ada tanda mati maka kita jadi izhar. Bil mu'minina raufur rahim. Di sini pun bukan idgham, bukan didengungkan tapi idgham yang tidak dengung. Maksudnya raufur rahim bila gunnah, tanpa dengung, tanpa kita sengaukan bacaan tadi kan. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Okey. Di sini ni mad di sini ya, mad di sini. Mad jaismun fasil. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi kamu bolehlah kalau dibuat potongan-potongan macam tu, jadi memudahkan kamu hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi dah tahu makna dah. Sesungguhnya telah didatangkan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu. Azizun alaihi ma anittum. Kamu tengok balik makna tadi. Azizun bersangatan. Ma anittum. Dia menanggung apa yang kamu rasakan dari segi iman dan juga keselamatan. Harisun alaikum. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tengok ayat ni. Ni ayat 2 dan 3 dia masuk sini ya. Tadi saya kat sini ya. Dan sangat rahim, kasih sayang, sangat belas kasih sayang yang kepada orang mukmin. Sekiranya fa'in tawallau, sekiranya mereka berpaling, kan mereka berpaling, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, maka katakanlah cukuplah bagiku la ilaha, tiada Tuhan yang melainkan dia, alaihi tawakkaltu, ke atasnya kita bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah SWT adalah pemilik arasy yang azim, okey, yang besar.
Dan kita tengok pula intisari. Inilah intisari dalam ayat ni. Okey, yang pertama, intisari yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul daripada kalangan manusia. Ya, kita akan bincangkan nanti, iaitu kenapa daripada kalangan manusia, kenapa tak di kalangan malaikat. Ya, dapat dakwaan daripada orang kafir ketika itu. Mereka menafikan rasul itu. Sebab apa? Pada pandangan mereka rasul itu seumpama malaikat. Seumpama malaikat tak. Jadi di kalangan manusia, maka mudahlah kita mengikut jejak langkah Nabi SAW tersebut. Yang kemudian, Rasulullah SAW sangat menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat buat umatnya. Ini Nabi kita Muhammad SAW, sehingga para ulama mengatakan kasih sayang Nabi ini lebih lagi kasih sayang daripada seorang ibu terhadap seorang anaknya. Iaitu Nabi sentiasa inginkan kebaikan. Maka ayat ni seumpama kalau kita baca menyejukkan kita punya hati, kerana apa? Nabi kita tadi sentiasa inginkan kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat. Maksud di dunia kita sentiasa beriman, sentiasa mengikut petunjuk Al-Quran dan juga sunnahnya, dan di akhirat pula kita akan bersama-sama dengan Nabi SAW, dilepaskan daripada azab-azab yang telah dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dalam ayat ini juga Allah SWT sangat mengasihi hamba-Nya. Maka itu sebab ayat tadi yang pertama tadi, Allah mengutuskan di kalangan manusia. Rasul tu di kalangan manusia kerana Allah SWT memahami akan hamba-Nya, kerana tidak akan dapat melaksanakan sesuatu suruhannya melainkan di kalangan mereka itu ada di kalangan manusia yang menunjuk ajar cara-cara melakukan ibadat, cara-cara untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang betul. Jadi itu adalah sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Yang keempat, umat Islam perlu bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal ni bukan maksudnya kita menyerahkan terus kepada Allah SWT, tidak. Kita tengok balik makna tawakal, iaitu kita mestilah berusaha, kemudian usaha kita tadi kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Maka yang disebutkan tadi, hasbiyallahu la ilaha illa, dalam satu hadis ini menyatakan, maka orang yang bertawakal selepas mereka berusaha tadi menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan bagi petunjuk kepada usaha tersebut untuk dipermudahkan. Kemudian yang kelima, seluruh makhluk di langit dan di bumi berada di bawah kekuasaan Allah. Itu sebab kalau kita serahkan segala urusan kita kepada Allah, maka kita berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Maka apa jua keputusan yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, maka kita sebagai seorang beriman, kita akan meredai apa jua yang telah ditentukan, yang diputuskan. Kata-kata kita hanya merancang, kan? Kata-kata kita hanya merancang, Allah yang menentukan segala-galanya. Maka inilah ayat. Maka kita pun serahkan kepada Allah dan kita redha apa yang telah diputuskan, yang ditentukan oleh Allah kepada kita, kerana kita mengetahui bahawa segala-galanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 intisari yang mudahlah yang untuk kita ingati dan kita mudah kita faham. Apatah lagi apabila kita menghafal ayat tersebut, maka kita dapatlah menjalani kehidupan kita ini dengan tenang, insya-Allah. Okey, dan di akhir sekali di sinilah soalan-soalan yang sepatutnya kamu boleh jawab. Yang pertama, kamu boleh baca ayat 128, 129 surah Taubah dengan fasih di hadapan guru, maka guru akan tengoklah kesilapan bacaan kamu tadi. Yang kedua, yang penting kamu dapat mendengarkan, perdengarkan ayat hafazan ayat 128, 129 surah Taubah tadi kepada guru dengan fasih. Kemudian kamu boleh nyatakan sekurang-kurangnya 2 intisari ayat selain Allah SWT sangat mengasihi dan menyayangi hamba-Nya. Apakah intisari ayat yang lain, selain daripada Allah sangat mengasihi dan menyayangi hamba-Nya? Apakah intisari yang lain? InsyaAllah setakat ini dulu.
Okey, setakat ini dulu yang dapat saya berikan pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay.